Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah Prabajet 2022, fokus industri perkayuan negara. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Mahbar Atan yang merupakan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Datuk. Ini pertama kali ke Haji bersama dengan kami? Pertama kali ke udara, tetapi saya banyak kali juga datang ke Bernama TV. Okey. Tapi dalam untuk program ruang bicara ini pertama kali. Okey. Selamat datang ke ruang bicara Tuan Haji ya. Terima kasih. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, atas keizinan Tuan Haji, kita membenarkan sebenarnya dua talian itu dibuka kepada anda untuk membolehkan anda bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita sembang-sembang bersama dengan tetamu kita di studio. Jadi saya sebut semula nombor yang perlu anda dial ataupun perlu anda panggil untuk memberikan pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. 03-2697-9768 dan juga 03-2697-9767. Jadi itulah dua nombor yang perlu anda panggil kami untuk memberikan pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Baik, bila kita bercakap tentang topik Prabajet 2022, fokus industri perkayuan negara ini, barangkali Tuan Haji, tetapi mungkin lebih penting sebenarnya untuk makluman penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ini, bila kita sebut tentang industri perkayuan negara itu, apa-apa sebenarnya yang melibatkan hala tuju ataupun industri perkayuan negara itu sendiri, Ji? Ya, terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Sebelum saya meneruskan penerangan yang lebih terperinci berkaitan dengan definisi sektor perkayuan, sukacita saya ingin menerangkan sedikit tentang organisasi di mana saya bekerja. Saya adalah daripada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB, sebuah agensi di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi ini melihat secara keseluruhan komoditi negara, terutama yang 6 komoditi utama lah. Jadi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia bertanggungjawab dalam melihat pembangunan industri kayu secara keseluruhannya. Kita membantu pengusaha-pengusaha industri perkayuan kita lah, yang terdapat lebih kurang 2,000 pengusaha di seluruh negara kita. Jadi industri perkayuan ni kita kena bezakan, mungkin ramai juga keliru di antara perhutanan dan perkayuan. Jadi perhutanan tu, pengurusan perhutanan diuruskan oleh Jabatan Perhutanan, dan MTIB bertanggungjawab untuk melihat pembangunan industri kayu itu bermula daripada bila balak sampai ke kilang. Daripada situ, daripada balak diproses menjadi kayu gergaji, dan kayu gergaji ini juga boleh ditukar kepada produk-produk iliran yang lain, sama ada dia boleh pergi kepada kayu kumai ataupun boleh diproses menjadi kayu papan lapis panel produk, dan juga dan akhirnya kayu daripada kayu gergaji tadi boleh digunakan untuk pembuatan perabot. Di samping itu, Datuk, ada juga sisa-sisa kayu, sama ada kita panggil sodas ataupun kayu abuk kayu ni, juga boleh diproses menjadi panel produk yang lain seperti papan serpai, medium density fiberboard, dan juga produk-produk yang lain. Ada juga serpai abuk kayu tadi dicampur dengan plastik, akan menjadi wood plastik komposit. Jadi ini pelbagai produk yang boleh dihasilkan daripada perkayuan, daripada kayu tersebut. Dalam masa yang sama juga, MTB juga bertanggungjawab untuk melihat sumber-sumber kayu yang lain, sumber-sumber bukan kayu, seperti buluh, rotan, dan juga produk yang berkaitan industri garu dan sebagainya. Ini di antara ruang lingkup peranan MTIB dalam melihat pembangunan
industri kayu secara keseluruhannya. Dan saya tahu Tuan Haji begitu lama sebenarnya bersama dengan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, lebih 30 tahun Haji. Ya, begitu. Jadi bagaimana Haji melihat perkembangan bila kita cakap tentang industri kayu Malaysia itu, apakah industri perkayuan negara, apakah Tuan Haji melihat bahawa ada perkembangan yang cukup positif dan perkembangan yang membanggakan sebenarnya Tuan Haji? Saya mula berkhidmat di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia pada tahun 1988, maknanya lebih kurang 33 tahun yang lepas. Jadi pada masa itu ramai juga yang bercakap bahawa industri kayu ni sunset industry. Tapi sehingga kini kita dapat lihat prospek industri perkayuan itu semakin menyelulah daripada masa ke semasa lah. Jadi kalau kita lihat tentang industri perkayuan ni, kalau kita ambil contoh ekspor kayu dan produk kayu pada tahun 2020, kita mengekspor lebih kurang 22.02 bilion. Walaupun dia turun sedikit berbanding dengan tahun 2019, tapi masih lagi dapat bertahan dalam lingkungan 20 bilion. Jadi kalau dalam tahun 2021 ni dari tempoh Januari hingga Ogos, kita telah meningkat sebanyak 4% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Jadi ini menunjukkan prospek yang baik untuk industri perkayuan. Dan kita menjangkakan pada penghujung tahun ini, pada tahun 2021 ini, ekspor kayu dan produk kayu boleh mencapai sebanyak 23 bilion. Jadi Datuk, industri kayu ni berorientasikan ekspor. Kalau kita cakap ekspor tadi lebih kurang 22.02 bilion, tapi kalau saiz industri perkayuan di pasaran tempatan dianggarkan lebih kurang 17 bilion. Jadi merupakan satu industri yang besar lah. Jadi kalau ekspor tadi, kebanyakan kita ekspor dengan negara utama yang mengimport produk daripada kayu kita adalah negara seperti US, Jepun dan juga Singapura, dan kita juga banyak mengimport kayu daripada negara kita. Jadi kedudukan Malaysia sebagai pengekspor kayu dan produk kayu ni, kalau global rankingnya juga tidak kurangnya. Contohnya perabot kayu, kita berada pada kedudukan yang ke-6 sebagai pengekspor utama kayu, perabot kayu lah. Dan kalau kita ambil contoh papan lapis contohnya, kita berada pada tangga yang ke-5. Dan kalau nak cakap pasal kayu tropika saja, kita berada pada tangga yang ke-2. Jadi ini menunjukkan industri kayu ni satu industri yang boleh memberi sumbangan ekonomi yang besar pada negara kita. Dan juga untuk negara di pasaran tempatan, industri kayu ini menyumbangkan lebih kurang 165,000 peluang pekerjaan. Jadi walaupun industri kayu ini mungkin tak sophisticated dengan industri yang lain, tapi sekurang-kurangnya dapat menyediakan peluang pekerjaan yang ramai juga pada penduduk di negara kita. Kalau kita lihat in terms of dari aspek saingan sebenarnya, kalau kita bercakap tentang negara-negara di ASEAN misalnya, negara manakah yang mendahului kita sebenarnya dalam bila kita bercakap tentang industri perkayuan ini? Nah, kalau kita cakap pasal, mungkin saya zoom kepada industri perabot, kita punya pesaing utama adalah negara-negara seperti China dan juga Vietnam. Jadi dua negara ini merupakan penyumbang utama pengeksportan perabot di seluruh dunia lah. Tapi kita boleh ambil contoh Vietnam lah. Mungkin Vietnam tu dia bermula dalam industri perabot ni ataupun industri kayu lewat daripada kita. Tapi dia telah mendahului kita lah dalam banyak hal. Jadi menyebabkan dia berada di negara yang kedua adalah sebagai pengeksport perabot dunia lah. Jadi kita masih berada pada ranking yang ke-6. Tapi sebab itulah kita kena melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan negara seperti Vietnam itu maju ke depan. Mungkin disebabkan oleh tenaga kerja yang murah di situ, dan juga mereka mengimport juga banyak kayu daripada negara-negara yang lain. Okey, kita pergi kepada topik yang nak kita bincangkan tentang pra-bajet 2022, fokus industri perkayuan negara, status semasa dan juga hala tuju industri perkayuan negara ini, Tuan Haji. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Ya, kita untuk bajet 2022
kita memohon sebanyak lebih kurang 100 juta lah daripada kerajaan. Itu melibatkan projek-projek pembangunan dan juga projek operasi, bajet mengurus. Tapi dalam masa yang sama, kalau keseluruhan rancangan Malaysia ke-12, kita telah memohon lebih kurang 580 juta. 500 juta ni khas digunakan, diperuntukkan untuk pembangunan ladang hutan. Di mana kita menyediakan soft loan, pinjaman mudah kepada pengusaha-pengusaha yang ingin menanam pokok-pokok peladangan hutan yang cepat membesar. Dalam masa 15 tahun, pokok-pokok tersebut boleh dituai untuk menghasilkan kayu yang menjadi sumber utama dalam industri kayu lah di negara kita, khususnya dalam pembuatan perabot. Jadi salah satu spesies yang utama yang paling banyak ditanam oleh pemohon-pemohon ni adalah kayu getah. Dan 80% daripada pembuatan perabot daripada negara kita adalah menggunakan kayu getah. Ya. Walaupun kita galak juga menggunakan kayu-kayu daripada spesies yang lain. Cuma kayu getah ni merupakan single spesies yang banyaklah terdapat di negara kita. Dia actually by product lah, hasil daripada getah. Pada dulu kita tanam untuk menghasilkan latex, susu getah kan. Tapi bila ada teknologi, kita menggunakan kayu getah tu sebagai bahan mentah untuk industri kayu. Tapi dia masih lagi mengeluarkan latex seperti apa yang berlaku sekarang. Kalau dalam peladangan estate yang biasa, mungkin kita tebang getah tu dalam umur lebih kurang 25 tahun ke atas. Tapi dalam peladangan hutan yang kita tanam pokok getah ni, kita bagi tempoh mungkin antara 15 tahun. Selepas 15 tahun mereka perlu tebang untuk mendapatkan hasil kayu tersebut sebagai bahan utama dalam pembuatan perabot untuk negara kita lah. Menarik juga. Setakat ni sambutan ada respon yang menarik. Sambutan yang amat menggalakkan. Kita ada peruntukan lebih kurang 10 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, menyediakan 1.08 bilion dan hampir habislah peruntukan tersebut. Jadi Datuk, untuk bahan mentah ni, selain daripada kita melihat kayu getah sebagai sumber bahan mentah, kita juga melihat sumber-sumber yang lain. Dalam tahun 70 dulu kita memang kayu getah ni tidak digunakan secara meluas sebagai sumber bahan mentah, tetapi melalui R&D yang dijalankan oleh FRIM dan sebagainya, menjadikan kayu ini boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk pembuatan perabot. Jadi kita juga menggunakan kaedah yang sama pada masa sekarang untuk menggunakan batang kelapa sawit pula sebagai mungkin jadi bahan mentah yang boleh digunakan dalam pembuatan perabot pada satu masa nanti. Walaupun masih banyak lagi R&D yang perlu dijalankan, tapi MTB optimis mungkin pada satu masa kita akan temui teknologi yang efisien dalam penggunaan batang kelapa sawit sebagai bahan mentah untuk pembuatan perabot pada satu masa nanti. Dari aspek kualiti dan ketahanan, apakah bahan mentah kayu getah itu sendiri telah pun membuktikan bahawa ianya memang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan perabot sebenarnya? Ya, setakat ini dari segi kekuatannya dan juga warnanya, kayu getah ni agak kekuningan sedikit, putih sedikit. Jadi dia mudah untuk digunakan bahan kemasyafan untuk kita salut dia dengan bahan kemasyafan. Pelbagai bahan kemasyafan boleh digunakan untuk ke atas kayu getah ini. Jadi respon untuk seluruh dunia adalah amat menggalakkan untuk perabot daripada kayu getah ini. Menarik. Sasaran ekspor produk perkayuan bagi tahun 2021 apa ni Tuan Haji? Kalau ikutkan kita sasarkan lebih kurang 23 bilion pada penghujung tahun 2021 ni. Walaupun Menteri kami yang berhormat Datuk Zuraidah Kamarudin dalam 100 hari pencapaian beliau mensasarkan ekspor komoditi sebanyak 180 bilion dan beliau mensasarkan bahawa untuk industri kayu sepatutnya mencapai 34 bilion. Tapi secara realistiknya MTB mensasarkan kita punya ekspor pada tahun ini, pada penghujung tahun Disember nanti kita dijangkakan akan boleh mencecah sebanyak 23 bilion. Sesuatu yang penting jugalah. Ini pun ialah banyak orang bercakap tentang isu ini sebenarnya. Bila kita dilanda oleh pandemik COVID-19, seluruh dunia
dunia sebenarnya, termasuklah negara kita sendiri. Jadi kesan yang dihadapi oleh industri perkayuan itu sendiri, Tuan Haji, apakah begitu serius ataupun macam mana? Ya, industri perkayuan ni kalau dia bukanlah satu industri yang satu keperluan, hanya mereka-mereka yang membekalkan perabot untuk kegunaan hospital pada masa PKP dulu dibenarkan untuk beroperasi. Selain daripada itu, kilang-kilang tidak dibenarkan beroperasi dan sudah tentu akan menjejaskan sedikit dari segi kalau mereka ada kontrak dengan negara luar dan sebagainya. Walau bagaimanapun, MTAB memberi sedikit kelonggaran pada masa tersebut. Bagi mereka yang telah ada kontrak, kita benarkan mereka untuk mengeksport produk-produk mereka lah. Jadi walaupun seperti saya sebut tadi, walaupun ada PKP, tapi pencapaian kita sehingga Ogos tahun ini masih lagi 4% lebih tinggi berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas. Jadi walaupun kita tahu COVID tu memberi kesan sedikit kepada industri kayu kan, tapi prestasi ekspor tu meningkat berbanding dengan tahun lepas. Okey, Tuan Haji, kita nak sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya ingatkan lagi, kita membenarkan sebenarnya anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi saya baca lagi dan saya ingatkan lagi talian yang perlu anda gunakan, iaitu 0326 97 9768 dan juga 0326 97 9767. Panggil kami di Ruang Bicara. Mungkin anda juga ada sesuatu yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Mahaparatan, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik Prabajet 2022, industri perkayuan negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Tuan Haji Mahaparatan, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Cik Zakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam, ya. Okey, soalan saya ini mengenai tadi ada Tuan Haji dah sebut kan. Mengenai PKP kita ada mengalami kerugian kan. Saya nak tahu apabila kita mengalami kerugian, adakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah kerugian ni? Sebab saya tengok tadi saya baca satu rencana PKP kan, lembaga kayu-kayan ni ada kerugian 3 bilion. Bagaimana apabila rugi ni dia akan mengalami tekanan kepada kayu-kayan ni, apa dia yang langkah-langkah untuk mengatasi masalah ni? Okey, itu yang pertama. Ini yang kedua mengenai R&D. Tadi ada satu Pak Haji sebut kan, kita ada saingan dengan China dan Vietnam. Okey, kalau kita ada R&D, macam mana kita nak untuk atasi saingan ni China dengan Vietnam ni? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Tuan Haji dah sebut kan, kita ada sasaran kan. Okey, kita akan sasaran kita 23 bilion kan untuk atasi kesan tu lah. Apakah langkah-langkah kita untuk mencapai sasaran yang kita target tu? Sebab kadang-kadang kita target kita semua harapan tapi pencapaian tak dapat. Macam mana kita untuk atasi ayat ni? Harapan dan pencapaian tu. Minta Tuan Haji ulang dalam hal ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih. Banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Wow, ada 3 soalan tu Haji. Yang pertama tu saya tak sure, adakah Tuan Haji sebut bahawa kita menghadapi kerugian sebenarnya? Ya, serba sedikit ada kerugian di pihak industri, tapi saya cakap tadi, walau bagaimanapun dari segi prestasi ekspor daripada tempoh Januari hingga Ogos, kita melihat berlaku peningkatan. Mungkin di sini secara prinsipnya mungkin kita mengekspor kuantiti yang sama, tapi mungkin harga di pasaran dunia itu adalah tinggi. Kalau kita lihat sekarang juga harga kelapa sawit juga melonjak tinggi. Mungkin dari segi kuantiti yang kita ekspor kelapa sawit itu sama, tapi permintaan dunia global tinggi menyebabkan
harga itu meningkat. Jadi analogi yang sama boleh kita berikan kepada industri perkayuan. Tapi walaupun di pasaran tempatan mungkin kilang-kilang kecil atau yang mikro ni sedikit akan terjejas kerana mereka menjual untuk pasaran tempatan. Jadi kita juga sedang membuat kajian tentang implikasi yang menyeluruhlah kesan daripada COVID ni. Tapi sebaik saja sektor ekonomi dibuka selepas tempoh PKP ni, kita tidak menoleh belakang lagi lah, Datuk. Jadi kita terus berusaha bersama dengan pihak industri untuk memajukan industri ini. Okay, daripada aspek R&D, di Malaysia ni untuk industri perkayuan, kita ada pelbagai institusi yang menjalankan R&D. Satunya kita FRIM, Forest Research Institute Malaysia, memang terlibat secara langsung dalam mengendalikan penyelidikan dalam yang berkaitan dengan kayu dan produk kayu. Dan dalam masa yang sama terdapat pelbagai universiti yang menjalankan penyelidikan yang sama. Walaupun bagaimanapun MTB dalam masa yang sama juga sedikit terlibat dalam aktiviti R&D ni, di mana MTB juga kita ada satu pusat biokomposit yang terletak di Banting, Selangor. Jadi pusat ini juga menjalankan aktiviti R&D bersama-sama dengan pihak industri dan juga pihak universiti yang berkaitan. Contohnya R&D yang kita buat, Datuk, seperti saya sebut macam tadi, macam mana bahan sisa seperti sodas dan sebagainya dapat ditukar menjadi bahan yang boleh bernilai tambah tinggi. Contohnya yang wood plastic composite tadi, kita menjalankan penyelidikan dengan pihak industri dan juga kita bekerjasama dengan end user seperti wood plastic composite tadi kita jadikan panel dan kita gunakan dalam pembuatan bangunan bersama dengan public lah, dengan ramai tentang itu. Jadi kita mempunyai pelan tindakan dalam R&D yang diterajui oleh FRIM dan juga universiti yang lain. MTB agak terhad dari segi R&D, tapi kita juga bekerjasama dengan mereka lah. Okay, itu berkaitan dengan R&D. Dan lepas tu sasaran, ya memang dalam hidup kita ni, dalam agensi kerajaan, semua ada KPI yang perlu dicapai kan. Jadi dalam konteks industri perkayuan ni, walaupun kita ada nanti saya akan terangkan KPI kita, tapi untuk melaksanakan KPI tersebut, kita mempunyai pelan tindakan yang dibangunkan oleh kerajaan. So kita berpandukan pelan tindakan tersebut, kita menjalankan aktiviti yang menjurus supaya KPI tersebut akan tercapai. Bila Haji bangkitkan isu ini, mungkin ada kaitannya dengan sasaran dan juga target untuk industri perkayuan ini, terutamanya dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Ya. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kita telah membuat sasaran yang boleh saya sinarikan beberapa KPI yang perlu dicapai. Contohnya kalau kita lihat dari segi pasaran ekspor, pada masa sekarang kita menjangkakan 23 bilion. Tapi menjelang akhir rancangan Malaysia ke-12, kita mensasarkan ekspor kita mencapai 28 bilion. Dan lepas itu untuk domestik, Datuk, daripada 17 bilion kita sasarkan menjadi 20 bilion pada tahun 2025, maknanya pada penghujung rancangan Malaysia ke-12. Dan dari segi produk pula, kita menggalakkan kalau perabot tu dia mengeluarkan produk yang berorientasikan original design manufacturing ataupun branding. Maksudnya 65% perabot kita patutnya boleh dikategorikan mempunyai jenama sendiri pada masa tersebut lah. Dan juga kita mensasarkan produktiviti pekerja daripada 64,000 per pekerja kepada 87,000 per pekerja. Jadi dan juga untuk industri perabot, industri kayu Bumi Putra, kita juga ada sasaran tertentu. Contohnya kita dari segi bilangan pengusaha Bumi Putra pada masa sekarang hanya ada 471 kilang saja. Itu pun kilang-kilang yang bersaiz mikro lah, yang kecil-kecil. Jadi kita mensasarkan pada penghujung rancangan Malaysia ke-12 akan capai kepada 500 buah kilang. Dan juga kita mensasarkan untuk industri perabot Bumi Putra tadi, industri kayu Bumi Putra, mencapai ekspor pada tahun 2025 sebanyak 5% daripada keseluruhan ekspor. Pada masa sekarang amat menjadikan Datuk, kita punya ekspor Bumi Putra ini lebih kurang 0.6% saja daripada total ekspor kayu dan produk kayu. Dan untuk pasaran tempatan juga kita harap pengusaha-pengusaha Bumi Putra ni dapat capture lebih kurang 5% daripada jumlah tersebut. Jadi
Kalau kita cakap pasaran tempatan ni, dia menjurus banyak industri pembinaan dan juga perabot. Macam mana nak gunakan kayu dalam industri pembinaan. Jadi mungkin ada strategi tertentu juga yang perlu kita buat untuk menggalakkan penggunaan kayu dalam industri pembinaan ni. Mungkin kita perlukan satu polisi daripada kerajaan contohnya, mewajibkan semua bangunan-bangunan kerajaan mungkin ada sekurang-kurangnya 10 atau 15% komponen kayu. Mungkin kita boleh buat peraturan yang macam itulah untuk menggalakkan. Sesuatu yang penting jugalah bila kita bercakap tentang pemain yang terlibat dalam industri perkayuan ini, dan memanglah apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, kita juga tidak dapat lari daripada impak ataupun kesan pandemik COVID-19, dan industri ini juga sebenarnya terkesan. Apa yang dilakukan oleh MTIB sendiri untuk membantu pemain-pemain industri perkayuan ini dari segi bantuan dan sebagainya? Apa yang MTIB lakukan tu? Okey, kita ada beberapa bantuan yang kita beri kepada pihak industri lah. Kalau contohnya kalau kita nak capai 28 bilion ekspor tu, kita menjalankan banyak aktiviti promosi, sama ada untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Jadi mungkin juga suka saya ceritakan jugalah dalam Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi ni, kita di bawahnya untuk industri kayu lah, kita ada MTIB sebagai sebuah agensi, dan lepas tu kita ada juga Malaysian Timber Council yang bertanggungjawab untuk membuat promosi produk-produk perkayuan ke luar negara. Jadi MTC memang secara aktif membuat promosi lah untuk produk-produk kayu ni. Dan lepas tu kalau kita akan membuat tindakan-tindakan Datuk berdasarkan kepada KPI yang kita telah gariskan tadi. Jadi contohnya kalau nak dapatkan 65% ekspor kita dalam kategori yang perabot yang ada jenama, so kita menjalankan aktiviti macam mana menggalakkan mereka menghasilkan new design, mana design mereka sendiri. Sehubungan dengan ini, kita punya MTIB sendiri juga telah mempunyai satu pusat yang kita panggil Tanggam Design Center, yang pusat ini menjalankan aktiviti untuk menggalakkan mereka muda untuk menghasilkan reka bentuk yang dapat digunakan oleh para industri perkayuan di negara kita. Jadi ini di antara beberapa usaha lah yang kita buat bagi supaya KPI ini boleh dilaksanakan. Sesuatu yang saya perlu dapat penerangan daripada Tuan Haji juga, tiba-tiba terlintas di fikiran saya lah, bila Tuan Haji sebut tentang peranan yang dimainkan oleh MTIB, begitu juga dengan MTC, ramai juga yang ingin tahu sebenarnya penglibatan FRIM dalam industri ini apa sebenarnya, Tuan Haji? Apa yang dilakukan oleh FRIM sebenarnya? Pada asalnya dulu FRIM ni, MTIB, FRIM, Jabatan Perhutanan, sebuah 3 agensi yang bernaung di bawah satu kementerian. Tapi sekarang FRIM dan juga Jabatan Perhutanan di kementerian yang lain. Mungkin saya ceritakan, Jabatan Perhutanan itu menguruskan hutan supaya dapat diuruskan secara secara sustainable lah, berkekalan. Dan FRIM tu menjalankan aktiviti penyelidikan, sama ada penyelidikan upstream yang huluan dan juga downstream yang hiliran ni, termasuklah penghasilan produk-produk daripada kayu yang bermutu tinggi. Bila kita sebut tentang menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi itu, ada yang memberi pandangan dan juga pendapat mengatakan bahawa FRIM juga sebenarnya bertanggungjawab untuk memberi kelulusan kepada kayu-kayu yang digunakan untuk membuat perabot dan sebagainya. Jadi memang itu antara tugas dan tanggungjawab FRIM. Okey, mungkin FRIM kalau yang ada kaitan dengan MTIB berkaitan Product Certification Scheme, PCS, persejilan produk kayu perabot yang dibekalkan oleh panel dengan Kementerian Kewangan. Jadi FRIM dia mempunyai kemudahan pengujian perabot. Jadi produk-produk yang dikeluarkan oleh yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan mestilah memenuhi standard tertentu yang dibangunkan oleh FRIM. Jadi itu dipanggil PCS lah, Product Certification Scheme yang dibangunkan oleh FRIM. Kalau macam MTIB, kita juga ada satu unit dipanggil unit persejilan kayu. Dia lebih kurang sama dengan FRIM tadi, tapi kita pada masa sekarang kita memfokuskan pada aktiviti pengelolaan papan lapis, dan juga macam mana pada masa tahun depan kita akan menguatkuasakan satu peraturan teknikal bagi memastikan bahawa panel produk yang dikeluarkan tu menggunakan
menggunakan glue ataupun perekat yang tidak memberi bahaya kepada kehidupan manusia. Jadi kita kontrol plywood atau papan lapis yang kita import daripada luar negara mesti mengikut standard itu. Begitu juga dengan pengeluaran papan lapis daripada negara kita juga mesti memenuhi standard yang sama. Dan ini memang peraturan ini diwajibkan kepada semua yang terlibat dalam kita cuba belum dikuatkuasakan. Kita sedang menyediakan peraturan berkenaan untuk kelulusan kementerian dan juga pejabat peguam negara. Okey, kita sentuh sekarang ini Tuan Haji tentang plan strategik industri perkayuan negara itu. Jadi mungkin kalau kita lihat daripada plan jangka panjang industri perkayuan melalui menerusi plan ini, apa yang dirancangkan sebenarnya Tuan Haji? Di peringkat kementerian kita ada satu pergelan plan kita panggil dasar agi komoditi negara untuk dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2030 dan juga di peringkat MTB juga kita punya plan strategi industri perkayuan negara 2021 2025. Tapi secara umumnya kedua-dua plan ni samalah untuk melihat pembangunan industri kayu secara keseluruhannya. Jadi kita beri 5 fokus utama. Yang 5 fokus utama ni adalah merupakan isu dan cabaran dalam industri perkayuan. Iaitu bagaimana kita melihat kemampanan bahan mentah. Jadi kalau industri itu nak berkembang mesti ada bahan mentah yang stabil. Itu satu isu yang kita lihat. Dan kedua, kita juga mengalahkan macam mana teknologi, inovasi dan juga sokongan industri dapat diberikan kepada pihak industri perkayuan negara kita lah. Dan lepas tu dari segi modal insan dan produktiviti, kita melatih tenaga kerja mahir dalam industri perkayuan. Dan macam saya sebut tadi dah salah satu matlamat rancangan Malaysia ke-12, macam mana kita nak lonjakkan produktiviti dalam industri perkayuan ni daripada RM64,000 RM per pekerja kepada RM87,000 per pekerja. Itu salah. Jadi kita perlu membuat aktiviti latihan dan juga berbagai tool untuk produktiviti lah untuk meningkatkan produktiviti mereka. Lepas tu juga kita melaksanakan pembangunan pemasaran sama ada dalam dan juga luar negara, dan akhirnya peningkatan penglibatan bumi putera tadilah. Jadi ini 5 strategi teras yang ada dalam plan-plan tindakan yang dibangunkan sama ada di peringkat kementerian dan juga di MTB. Bila Tuan Haji sebut tentang modal insan, apakah negara kita juga terutamanya dalam industri perkayuan ini menghadapi masalah tak Tuan Haji daripada mendapatkan pekerja-pekerja mahir? Walaupun kita faham seperti apa yang Tuan Haji sebut bahawa aktiviti latihan juga sebenarnya dilaksanakan oleh MTB, tapi apakah kita menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang betul-betul mahir dalam industri perkayuan ini? Betul, kita ada 2 isu dekat sini. Satu, kekurangan tenaga kerja, dan satu lagi kekurangan kemahiran di kalangan tenaga kerja. Jadi kalau kita lihat di tenaga kerja dalam industri perkayuan yang kita sekarang ada 165,000. 55% adalah daripada pekerja asing, dan juga 45% lah daripada pekerja tempatan dan lokal. Tapi pihak industri memohon dari masa ke semasa untuk menambah tenaga kerja asing tadilah. Jadi industri perkayuan ni bukan satu industri yang homogeneous. Maksudnya dia daripada kayu kena proses, perlukan juga tenaga manusia. Berbeza dengan industri perbuatan perabot di luar negara, mungkin bahan mentahnya adalah panel produk seperti papan lapis ataupun particle board ataupun MDF. Jadi dia boleh guna automasi secara keseluruhannya. Jadi macam kita kalau nak buat profil tu, so kita kena juga tenaga kerja manusia lah terlibat kat situ. Tapi walaupun MTB ataupun kerajaan sentiasa menggalakkan aplikasi industri 4.0 tu dalam industri perabot dan industri kayu, dan ataupun automasi dan mekanisasi. Walaupun penglibatan mereka dalam menerima industri 4.0 tu agak perlahan, tapi kita akan teruskan usaha-usaha untuk menggalakkan mereka untuk menggunakan teknologi ini. Mungkin pada masa akan datang untuk menjadi negara maju, amat sukarlah kalau kita bergantung sepenuhnya kepada tenaga manusia ataupun pekerja
daripada negara lain kan. Jadi untuk ke arah itu kita perlu menggalakkan mereka lah menggunakan teknologi yang terkini dalam industri kayu. Ini satu perjuangan yang perlu dilakukan untuk meyakinkan mereka dalam melabur. Of course sudah tentu kalau nak menggunakan teknologi itu ada elemen pelaburan. Mereka perlu membeli mesin-mesin yang up to date dan sebagainya lah. Jadi kita seiring, walaupun kita dalam masa yang sama kerajaan juga memberi layanan untuk dapatkan pekerja asing dalam masa yang sama untuk jangka masa panjang. Nak tak nak kita mesti menggalakkan mereka pergi kepada automasi dan mekanisasi. Itu saja penyelesaian yang boleh kita lakukan. Kalau tak, sampai bila-bila kita akan bergantung pada tenaga kerja luar negara. Satu lagi yang saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Tuan Haji lah. Kalau kita selalunya orang suka melakukan perbandingan, Tuan Haji, mereka mengatakan okey, kita ambil contohnya sebagai industri perabot sebagai satu contoh yang baik lah. Apakah rakyat Malaysia sendiri secara keseluruhannya lebih menggemari bahan ataupun produk-produk yang diimport jika dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari dalam negara kita sendiri? Pandangan Tuan Haji dalam isu ini. Cuma Datuk, industri perkayuan ni ataupun perabot contohnya contoh memang berorientasikan ekspor. Kebanyakan produk yang mereka hasilkan adalah untuk diekspor. Hanya sebahagian sajalah yang digunakan di pasaran tempatan. Sebab itulah yang kata saya tadi, jenama itu penting. Jadi oleh kerana perabot dua negara ni ada nama, menyebabkan mereka orang-orang tertentu akan memilih perabot yang ada brand, yang ada branding lah, ada jenama tadi. Jadi walaupun bagaimanapun kita melalui pameran tempatan kita anjurkan daripada masa ke semasa. Pada masa sekarang memang kita tak boleh buat secara fizikal, kita buat secara online, tapi tujuannya untuk mendedahkan kepada orang ramai tentang kita juga mempunyai perabot yang berkualiti yang boleh digunakan oleh penduduk di negara kita sendiri lah. Bila Haji sebut tentang jenama, yalah, kadang-kadang kita ni brand conscious sebenarnya. Haji, pandangan daripada Haji sendiri, bagaimana nak meyakinkan rakyat Malaysia bahawa perabot yang dikeluarkan di dalam negara kita juga sebenarnya mempunyai kualiti, kalaupun tidak at par tetapi mungkin lebih baik daripada perabot-perabot yang dibawa masuk daripada luar negara. Bagaimana nak meyakinkan rakyat Malaysia tentang perkara ini? Itulah kita perlu, bagi saya lah, kita perlu terangkan pada mereka kalau perabot yang kita hasilkan tetap berkualiti, masakan rakyat negara luar menerima perabot kita tu. Perabot ni ataupun produk kayu kita ekspor kepada 160 buah negara di seluruh dunia. Jadi kalau kita kata tadi perabot contohnya, negara utama yang membeli perabot kita adalah US. 48% daripada jumlah perabot yang kita ekspor tu adalah pergi kepada US. Jadi sudah tentu perabot tersebut mempunyai kualiti tertentu yang boleh diterima oleh negara berkenaan. Dan juga memang Datuk, kita juga membangunkan standard standard yang yang boleh diguna pakai sebagai garis panduan dalam pengeluaran produk-produk perkayuan di negara kita. Setakat ini ada lebih kurang 93 standard yang berkaitan dengan kayu dan produk kayu yang MTFB akan monitor tentang penggunaan standard berkenaan. Jadi kami bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Standard dalam mengeluarkan standard yang diperlukan oleh Pak Industri Perkayuan dan juga bagi meningkatkan reputasi negara kita sebagai pengeluar produk yang berkualiti. Selain daripada perabot, apa lagi barangan-barangan berasaskan kayu yang mendapat sambutan di luar negara? Ya, selain yang saya mula-mula tadi sebut, selain perabot yang utama, lepas tu adalah papan lapis. Papan lapis juga mempunyai respon yang baguslah untuk ekspor ke luar negara. Dan lepas tu kita produk-produk tanggam seperti lantai, juga kan flooring kan, juga merupakan produk yang mendapat respon yang tinggi di luar negara. Sesuatu yang menarik, saya pun nak tahu jugalah penerangan daripada Tuan Haji lah tentang perkembangan terkini. Dah pun mula bercakap tentang menjadikan buluh sebagai salah satu tanaman komoditi utama negara. Jadi ada kemajuan tak Tuan Haji dalam isu ini? Ya, jadi buluh ni mengapa kita mempromosikan
peladangan buluh atau penanaman buluh. Kerana saiz pasaran buluh global adalah amat tinggi, Datuk. Sekarang ni kita anggarkan lebih kurang 68.8 bilion US tentang pasaran buluh global. Tapi maknanya kita ni masih baru lagi lah dalam industri buluh, dan kita tidak ada satu contoh industri yang betul-betul maju dalam penggunaan buluh ni. Buluh boleh digunakan dalam pelbagai bentuk, sama ada boleh digunakan dalam industri perbenan, buat rumah dan sebagainya. Boleh juga diproses menjadi laminasi, papan buluh. Juga boleh diproses lagi kepada pengeluaran papan lapis, dan juga kraft dan sebagainya lah. Jadi even kalau di negara China, buluh diproses menjadi tekstil, membuat pakaian. Jadi semua perkara ini MTMB kita menjalankan kolaborasi dengan agensi ataupun universiti untuk menjalankan pendidikan tentang aplikasi buluh dalam pelbagai bentuk tadi. Tapi dalam konteks peladangan buluh ni di negara kita, MTB juga menyediakan bantuan pinjaman kepada mereka yang ingin menanam buluh. Di mana kita bagi pinjaman mudah lah, bukannya grant. Pinjaman mudah di mana kita bagi 10,000 per hektar, walaupun tak cukup untuk keseluruhan kos untuk penanaman buluh, tapi sekurang-kurangnya dapat membantu 80% daripada kos peladangan buluh berkenaan. Dan juga kita ada satu program yang kita panggil community farming, di mana kita memberi bantuan dari segi benih dan juga baja kepada mereka-mereka yang ada tanah di bawah 10 ekar untuk menanam buluh ini. Jadi kita membuat aktiviti-aktiviti dua-dua, daripada upstream pun kita bantu peladangan, dalam masa yang sama juga kita memberi penekanan untuk aplikasi buluh tu dalam pembuatan perabot dan sebagainya. Okey, semakin banyak informasi yang kita dapat sebenarnya, tapi kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara. Tapi sebelum itu kita akan berehat hanya buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Tuan Haji Mahathir Attan. Baik Ji, saya masih lagi tertarik hati dengan perkembangan untuk menjadikan buluh tu sebagai salah satu tanaman komoditi utama negara. Ada jenis-jenis pokok buluh juga ke, ataupun macam ialah kat kampung-kampung tu banyak juga pokok-pokok buluh dan sebagainya. Tetapi target MTIB sendiri sebenarnya, apakah ianya ada jenis-jenis pokok buluh yang digalakkan untuk ditanam sebenarnya? Ya betul. Kalau di negara kita, Datuk, ni buluh banyak. Kita ada lebih kurang 73 spesies. Tapi di antara itu mungkin ada 15 yang boleh dikomersialkan lah. Jadi dalam program peladangan buluh kita memberi keutamaan spesies-spesies yang utama ini, yang seperti buluh biasa kita dengar lah kalau di kampung, Pulau Betung, Beti, Semantan dan sebagainya lah. Jadi buluh-buluh inilah yang kita cuba promosikan sebagai spesies untuk peladangan buluh. Jadi MTB juga pada masa sekarang kita ada satu projek kerjasama dengan satu institusi latihan di Terengganu yang dikenali sebagai TTITC, di mana kita menyediakan peruntukan untuk membuat taman buluh. Taman buluh di mana kita menanam spesies-spesies utama. Di samping kita mengkaji dari segi pembesaran buluh berkenaan, tapi dalam masa yang sama juga menjadi eko pelancongan untuk penduduk di kawasan berkenaan. Jadi kalau kita pergi negara seperti China, Korea, Jepun, taman buluh ni begitu signifikan kepada mereka. Betul. Mereka pergi bersiar di taman buluh. Tapi di Malaysia ni kita tidak ada lagi satu contoh. Yang buluh kuning tu spesies apa tu? Itu buluh yang digunakan untuk buat landscape.
untuk taman. Tapi saya tak ingat nama saintifik buluh tersebut. Tapi yang kuning kan boleh digunakan sebagai spesies untuk landscape. Okey. Baiklah, kita tinggalkan dulu tentang isu buluh ni. Takut juga kita jadi anak buluh betul. Okey Ji, harapan MTIB sendirilah untuk bajet 2022 ini bagi untuk arah menyumbang ke arah pembangunan industri perkayuan negara Ji. Ya. Kita berharap kerajaan persekutuan melalui Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan permohonan daripada MTIB lah tentang bajet. Satu bajet untuk operasi mengurus dan satu lagi bajet untuk pembangunan industri kayu tadilah. Kita mensasarkan sebanyak 80 juta yang kita pohon kepada kerajaan untuk melaksanakan semua aktiviti-aktiviti yang kita gariskan dalam pelan-pelan tindakan yang saya sebut tadi. Itu untuk tahun 2022. Tapi kalau keseluruhan rancangan Malaysia ke-12 kita mensasarkan peruntukan sejumlah 580 juta. Tapi sebahagian besarnya 500 juta itu adalah untuk program peladangan hutan. Yang 80 juta tu adalah aktiviti-aktiviti yang lain. Pelbagai aktiviti lah. Okey, kita tahu bahawa ialah Datuk Tuan Haji dan rakan dalam kementerian dah pun dapat menteri yang baru sebenarnya sekarang ini. Dan tentunya lah menteri baru juga ada visi yang tersendiri, tetapi yang penting sekarang ini ialah untuk bagaimana MTIB sendiri boleh membantu sebenarnya untuk memastikan bahawa sasaran 100 hari sebagai yang berhormat menteri itu dari segi prestasi dan sebagainya dapat dicapai sebenarnya. Ya, terdapat beberapa KPI yang ditetapkan untuk yang berhormat menteri 100 hari ini. Kalau kita lihat dari segi ekspor komoditi, jadi kementerian mensasarkan kita ekspor komoditi adalah sebanyak 180 bilion. Tapi sudah tentu penyumbang utama adalah kelapa sawit dan juga getah. Dan untuk kayu kita mensasarkan lebih kurang 23 bilion menjelang tahun untuk 100 hari pencapaian yang berhormat menteri lah. Dan lepas tu ada juga yang berhormat menteri juga membuat usaha-usaha untuk menambah pekerja asing lah untuk industri kelapa sawit. Dan lepas tu mungkin kalau selesai isu tu yang berhormat menteri juga tidak keberatan untuk mempertimbangkan usaha untuk masuk pekerja asing untuk industri perkayuan, sama ada untuk peladangan hutan ataupun bekerja di sektor perkayuan dalam pembuatan perabot, kayu gergaji dan sebagainya. Setakat ini apakah Datuk dan rakan-rakan di MTIB selesa dengan yang berhormat menteri yang baru ni? Dan saya juga beberapa kali pernah membawa yang berhormat menteri untuk berada untuk duduk di ruang bicara ini. Jadi mungkin Tuan Haji juga ada pandangan tersendiri terhadap yang berhormat menteri kita yang baru. Ya, secara umumnya kita selari dengan apa aspirasi menteri. Kita selarilah dengan beliau. Dan pada masa sekarang beliau agak aktif untuk pergi turun padang. Jadi dalam industri kayu beliau juga telah mengadakan lawatan ke Muar dan juga MTIB dan juga MTIB dan juga MTC menemukan pejabat cawangan kita di Muar bagi membantu menyelesaikan industri kayu di daerah berkenaan. Kalau kita cakap Datuk keseluruhan ekspor perabot sebanyak lebih kurang 68% datangnya daripada negeri Johor. Dan kalau negeri Johor tu dia akan fokus kepada daerah Muar. Sebab itu kita membuka pejabat cawangan dengan arahan yang berhormat menteri bagi menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan industri perabot di situ seperti pembinaan kilang dan juga post COVID dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada Expo Dubai 2020 tentang peranan industri perkayuan lah, terutamanya dalam mempromosi dan menambah nilai ekspor ke pasaran antarabangsa. Jadi Expo Dubai ini telah mula pada 1 Oktober yang lepas dan akan berakhir pada 31 Mac tahun 2022 lah. Jadi dalam Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi ini penyertaan agensi-agensi yang berkaitan dengan komoditi diuruskan oleh Malaysian Timber Council. Jadi MTIB juga participate dalam Expo Dubai ini, di mana kita akan memberi fokus untuk membuat promosi kepada dua produk utama. Satu adalah produk gaharu. Kita menjangkakan bahawa di negara berkenaan mungkin minyak wangi ataupun bauan daripada gaharu ini mempunyai respon yang baik di sana. Dan juga craft yang boleh dihasilkan daripada kayu. Dan juga
dan ada juga beberapa syarikat di bawah naungan MTC juga akan participate yang samalah di negara di Expo Dubai tersebut. Jadi mengapa kita perlu participate dalam pameran ini? Kerana Dubai ini merupakan pintu masuk untuk pasaran Timur Tengah. Jadi Yang Berhormat Menteri juga mensasarkan bahawa kita perlu memberi tumpuan pada 3 segmen market global ni. Satu Middle East, Timur Tengah, Middle East, lepas tu Afrika Utara, dan satu lagi Amerika Utara kan. Jadi ini tiga kontinen yang menjadi fokus aktiviti promosi kita lah pada masa kini. Okey, kita tinggal lebih kurang 3-4 minit lagi masa yang diperuntukkan di ruang bicara ini. Jadi saya percaya bahawa Haji juga mungkin ada seruan dan juga harapan Haji lah. Bila kita bercakap tentang industri perkayuan negara, bila kita bercakap tentang prestasi yang dilakukan oleh MTIB sendiri, dan juga seruan kepada mereka yang mungkin ingin melibatkan diri dalam industri perkayuan negara. Silakan Haji. Jadi dalam industri perkayuan ni MTIB bekerjasama dengan pihak industri. 6 persatuan utama, 6 persatuan utama kayu, mereka punya wakil duduk di lembaga pengarah MTIB. Jadi aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh MTIB biasanya mendapat ulasan daripada mereka. Jadi kita bukan buat satu aktiviti itu orang kata kita syok sendiri, tapi kita mendapat input daripada pihak industri. So kita bersama-sama dengan mendengar pandangan mereka dan menjalankan aktiviti tersebut. Jadi itu di antara kolaborasi yang telah lama terjadilah di antara MTIB dengan pihak industri perkayuan di negara kita. Jadi saya harapan kami lah industri perkayuan ni dapat terus berkembang seperti yang disasarkan dalam pelan-pelan tindakan yang dibangunkan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama kita juga membantu semua sektor, Datuk. Mana yang besar pun, yang ekspor ke seluruh dunia kita bantu. Dalam masa yang sama juga industri yang kecil, yang Bumi Putra, yang mikro tadi kan, juga kita memberi bantuan yang sama. Jadi mudah-mudahan semua dapat bermanfaatlah daripada usaha ini ke arah kesejahteraan satu keluarga besar negara kita. Bila kita bercakap tentang satu keluarga besar, barangkali menarik jugalah visi yang Tuan Haji ingin kongsikan. Tetapi dalam hati kecil Tuan Haji sendiri, apakah Tuan Haji merasa yakin bahawa sebenarnya industri perkayuan itu mempunyai satu harapan ataupun mempunyai satu peluang yang cukup besar sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam industri perkayuan ini, dan sesungguhnya lah kita boleh melonjakkan negara kita berada ke tahap yang lebih tinggi sebenarnya daripada apa yang kita capai sekarang, Tuan Haji. Ya, seperti saya sebut, saya mula bekerja pada tahun 1988. Pada masa itu juga kita dah dengar kenyataan bahawa industri kayu ni satu industri yang sunset. Tapi sehingga sekarang 3 tahun yang telah berlalu, tapi industri itu masih wujud dan masih berkembang. Masih berkembang lah. Cuma kita tidak boleh lari daripada inovasi, teknologi dan juga R&D yang perlu dijalankan daripada masa ke semasa. Jadi timber ni atau kayu ni ataupun perabot dia macam fashion juga, Datuk. Ya, betul. Dia akan sentiasa berkembang. Jadi kalau kita participate dalam pameran perabot antarabangsa, kita akan nampak trend design tu yang sentiasa berkembang daripada masa ke semasa. Jadi Malaysia agak ketinggalan ke belakang sebenarnya dari segi design ni. Jadi dalam negara kita ni kita banyak mengeluarkan interior design ataupun interior design lah, tapi tidak ada pereka yang khusus dalam pereka perabot. Lepas tu MTIB menjalankan pertandingan reka bentuk perabot contohnya, bagi mencukil bakat-bakat pereka muda ni untuk berkarya dalam menghasilkan reka bentuk yang dapat diterima di pasaran global. Jadi saya yakinlah industri ini mempunyai prospek yang masih cerah, untuk berkembang pada masa akan datang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Tuan Haji Mahaparatan, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, dan secara ikhlasnya Tuan Haji, saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Tuan Haji, dan kalau dalam masa yang terdekat barangkali Tuan Haji kata mungkin dah nak pencil dan sebagainya, tapi insyaAllah mungkin sebelum itu kita duduk lagi Tuan Haji di ruang bicara ini untuk bercakap lebih mendalam lagi berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan oleh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan selalulah kita ingat bahawa kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, belum lagi masuk ke fasa endemik. Jadi patuhilah SOP yang telah ditetapkan, kita jaga kita jaga keluarga kita,
dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.